Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan Ikon Asnaf episod yang kedua. Okey Hafiz, kali ni kita nak meninjau kejayaan Asnaf di mana pula? Okay, kali ni apa kata kita pergi ke negeri Kedah Darul Aman. Oh, negeri Kedah. Jauh tu negeri Kedah. Kita sebelum ni kita di wilayah Persekutuan. Lompat pula ke Kedah. Tak apa, kita pergi Kedah dulu pula kali ni. Tapi sebelum tu kita jumpa dengan pegawai zakat di negeri Kedah. Saya suka mengingatkan bahawa zakat ni ada 8 asnaf dia punya bantuan. Ada orang suka bercakap bahawa mengapa miskin masih banyak sedang zakat sudah dikutip. Sebenarnya kita dalam bahagian miskin dan pakai 2 daripada 8. Jadi kita ada bahagian lagi fi sabilillah. Jadi kalau dia orang bertanya mengapa tak boleh hapus miskin? Sebenarnya menerusi zakat tidak boleh hapuskan kemiskinan. Kemiskinan mesti dihapus dengan memberi peluang pekerjaan. Jadi saya suka tunjuk contoh umpama Tun Razak buka Pelda. Itu menghapuskan kemiskinan. Tapi hari ini kita bagi bantuan untuk orang miskin dan fakir. Untuk menghapuskan itu bergantung kepada kerja dan peluang pekerjaan yang boleh diberi oleh pemerintah. Selari dengan matlamat untuk meningkatkan taraf hidup golongan asnaf, Jabatan Zakat Negeri Kedah bukan sahaja menyediakan skim-skim bantuan berbentuk kewangan, tetapi juga berjaya memanfaatkan kutipan zakat kepada masyarakat secara menyeluruh. Ini merupakan kemudahan terbaru yang kami sediakan untuk memudahkan kami menjejaki asnaf. Ini adalah yang pertama dan insya-Allah selepas ini akan ditambah lagi kerana memandangkan sambutan yang sangat menggalakkan daripada masyarakat setempat. Dan alhamdulillah setakat ini setiap minggu band kami akan bergerak ke kampung-kampung untuk mencari asnaf-asnaf yang terletak di corok-corok kampung supaya dapat kami jejaki. Hari ini Jabatan Zakat kita ada satu bahan, iaitu kita ada pusat hemodialisis. Itu orang-orang miskin yang kita banci dan dia berhak mendapat servis untuk mencuci bawah pinggang. Jadi itu kita bagi percuma kepada orang miskin. Tapi hari ini kita sudah tubuh pusat menjahit pakaian. Jadi Kota Star, Pendang dan sekarang ada di Sungai Petani. Jadi dalam pusat ini kita ambil orang-orang miskin yang mempunyai kebolehan dalam menjahit pakaian. Jadi mereka ni boleh masuk bekerja situ dan mendapat upah. Menangani keperluan ummah tidaklah semudah menyebutnya. Itulah gambaran kesukaran dalam memenuhi suatu amanah, iaitu memastikan agihan zakat benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya. Dalam asnaf miskin, salah satu bantuan kita yang terbesar ialah bantuan bina rumah dan baik pilih rumah. Pada tahun 2014, kita telah membina rumah bantuan iaitu sebanyak 120 buah dan sebanyak 190 buah rumah dibaiki oleh Jabatan Zakat. Setiap rumah yang dibina berharga ialah RM sebanyak 42,000 sebuah.
Manakala bagi kerja-kerja pembaikan rumah bergantung kepada kerosakan rumah yang perlu dibaiki, iaitu jumlah maksimumnya ialah sebanyak RM20,000 bagi sebuah rumah. Banyak asnaf dapat dibantu bagi skim bantuan ini kerana asnaf-asnaf ini amat memerlukan rumah, kerana mereka pada masa sekarang mungkin menumpang ataupun menyewa rumah yang memerlukan kos sewa yang tinggi, ataupun rumah yang didiami sekarang telah rosak dan tidak selamat untuk diduduki. Dalam sebulan ada 2 kali kita akan pergi membuat kajian di tiap-tiap kampung yang kita pilih untuk menjejaki asnaf yang lebih mustahak. Dan daripada hasil kajian itu kita selalu tambahkan bantuan. Yang tu kita mengisilah. Setakat hari ini semakin ramai yang mendapat bantuan seperti itu. Tapi yang banyak kita di dalam Fisabilillah ni iaitu bantuan pelajaran. Yang top sekali kita buat tu beasiswa perubatan di Mesir. Iaitu yang tu kita bagi scholarship penuh. Mana kita hubung dengan pusat pengajian tinggi di Kementerian Pelajaran, kemudian calon-calon kita akan interview. Orang-orang yang seperti ini kita tengok latar belakang keluarganya, anaknya bagus dalam pelajaran, tapi kemampuan keluarga untuk membiayai perubatan itu tidak ada kesanggupan. Jadi kita bagi scholarship. Pada hari ini kita ada 74 orang di Mesir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-60 yang bermaksud, sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang sedemikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Saya mengenali Cik Naim ni sewaktu beliau memohon bantuan rawatan anak-anaknya. Semasa saya hadir membuat siasatan bantuan, saya dapati anak Cik Naim memang sakit dan kita telah pun memberikan bantuan rawatan pada anak dia. Kemudian selepas daripada itu kita melihat Cik Naim ada suatu kerja yang dia buat yang kita rasa dalam daerah Sungai Petani ni tak ada lagi produk yang dia buat ni. Dan kita memikirkan produk yang dia buat ni boleh maju dan boleh mengeluarkan dia daripada asnaf miskin. Maka saya berbincang dengan pihak korporat Jabatan Zakat Negeri Kedah dan juga asnaf, pembangunan asnaf. Maka kita membantu Cik Naim dari segi bantuan jaya diri bagi nak menjayakan diri dia. Jadi maka kita bantu kemo dan juga sedikit modal untuk dia meluaskan perniagaan kulat ni lah. Maka oleh sebab kita nampak dia boleh maju dan boleh keluarkan dia daripada asnaf. Dan kalau kita lihat sekarang ni Cik Naim pendapatan dia pun dah meningkat.
Kalau kita dari segi kita kata asnaf miskin tu dah boleh terkeluar daripada asnaf miskin dan boleh memajukan diri dia sendiri. Mungkin pandangan orang sebelum ni, dia orang tak tahu asal saya. Macam saya duk ambil macam saya macam saya guna barang-barang yang di kawasan tempat saya yang terbuang lah, macam kayu-kayu, tunggu-tunggu kayu. Tapi saya balik mai saya olah bagi barang tu bernilai. Maybe bagi segi pandangan orang setempat tu mungkin dia pandang orang sikit. Macam buah kelapa di Tebuk Tupai tu di kampung-kampung ni mungkin tak ada harga. Memang ni, tapi bagi saya nampak benda tu boleh mendatangkan pendapatan. Rezeki barang terbuang. Begitulah ungkapan yang diluahkan oleh Abdul Naim Azadin dari Pekan Atap Gurun, Kedah ini kepada kru Ikon Asnaf. Bapa kepada 5 orang anak yang berusia 52 tahun ini sememangnya seorang yang sangat kreatif dalam membuat produk kraf cendawan batu. Sebelum saya dapat bantuan zakat ni, saya buat kira orang kata macam tak cara komersial lah. Jadi saya buat untuk ni lah kan, benda yang dekat dengan saya. Jadi saya bila benda tu saya balik mai saya cuba. Mula kena cuba lah, saya cuba dulu. Cuba pertama mungkin tak berjaya. Kadang-kadang banyak dugaan cabaran yang saya lalui bila saya menghasilkan produk yang cendawan batu ni. Jadi dulu saya tak belajar ke mana-mana. Saya hanya gunakan kreativiti saya. Berkat kegigihannya mengusahakan cendawan batu hiasan dan barangan terbuang yang lain seperti tunggul-tunggul kayu lama, buah kelapa yang ditebuk tupai, tandan kelapa luruh yang dijadikan barang perhiasan dapat menghasilkan pendapatan lebih dari RM2,000 sebulan. Malah, ada kalanya boleh mencecah sehingga RM5,000 mengikut musim. Jadi, alhamdulillah lah, kira bila saya ambil kursus 2012, saya ambil zakat, ni Kedah saya pergi kursus. Jadi bila saya ambil bantuan zakat ni, saya macam saya masuk ilmu. Jadi saya dapat bantuan tu, saya guna sebaik yang boleh lah. Jadi saya muhasabah lah, saya pun banyak booking lepas-lepas yang ni kan. Jadi bila saya buat produk ni, saya rasa, saya yakin lah benda ni boleh maju ke depan. Jadi saya yakinkan pihak zakat pada benda ni dia duduk tepi, saya nak tengah dan kita akan naik kan. Jadi saya macam cipta cendawan batu dan cipta pasaran. Siapa dia pengguna dia? Siapa dia? Jadi saya semua tu saya dah buat kajian kan. Saya dapat bantuan yang pertama, saya dapat bantuan daripada ni rak. Bantuan rak untuk produk saya tu. Dulu produk saya tak highlight, orang kata saya tak bawah. Jadi tak cantik. Bila kita jualan ni, kita kalau duduk atas rak ni dia nampak kualiti sikit ni lah. Jadi jadi saya ni dia tak dapat bantuan rak. Untuk yang kedua ni saya dapat bantuan modal dia orang lah. Jadi saya gunakan strategi, saya gunakan kawasan tepi jalan ni sebagai pameran. Itu yang saya atur bagi. Kadang orang lalu ni dia tengok dulu. Jadi saya buat pameran. Strategi saya buat pameran. Jadi orang tengok tu, jadi dia tarikan lah dia. Jadi strategi niaga ni kadang kita pun kena. Dari pengalaman yang dikutip sepanjang 20 tahun, kini Abdul Naim telah bersedia untuk membantu anak-anak asnaf atau belia yang menganggur tetapi minat untuk bekerja sendiri. Tapi selalunya yang datang tu dia tanya macam dia orang memang minat buat. Tapi dia tak tanya asas, dia tanya pendapatan kita sehari kita dapat banyak mana. Atau kalau kita buat banyak-banyak, di mana kita nak pasarkan. Produk yang mungkinlah Tuhan bagi saya ni kan, untuk saya idea ni. Jadi saya terpaksa lebih kreatif lagi. Masing-masing bukan cendawan ni, mungkin ada benda-benda lain yang saya boleh komersialkan. Pasal permintaan ni, benda-benda ni pihak luar dia menghargai produk perhiasan tempatan. Mungkin orang tempatan ni dia tak nampak. Dan saya jadi pihak luar ni dia banyakkan dia mau yang lain sikit.
berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Yang mula sekali saya nak ucap tahniahlah Cik Fauzi sebab sampai hari ini boleh maintain buat bisnes ni kan. Dan harap dah boleh keluar daripada ni lah. InsyaAllah. Okay, bersama-sama saya ialah Cik Muhammad Fauzi bin Omar, iaitu salah seorang daripada penerima bantuan jaya diri kita yang mengusahakan perniagaan ayam goreng di sebelah Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Encik Muhammad Fauzi ini dipilih berdasarkan kriteria yang dimiliki, iaitu mempunyai potensi untuk berjaya dalam perniagaan yang diceburi dan tidak menjalankan aktiviti perniagaan yang dihalang oleh syarak. Jabatan Zakat Negeri Kedah telah memberikan bantuan kepada Encik Muhammad Fauzi berbentuk barangan. Dan dengan bantuan ini kita amat-amat berharap Encik Muhammad Fauzi dapat maju dalam perniagaan yang diceburi dan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Seterusnya dapat menjadi pembayar zakat yang setia. Bak kata orang, jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman. Begitulah yang dilalui oleh Muhammad Fauzi Omar, 40 tahun dari kampung Teluk Gelam, Tok Jalai, Jitra Kedah, yang sebelum ini bekerja sebagai pemandu lori. Okey, alhamdulillah saya telah bermula berniaga selama lebih kurang 3 tahun. Alhamdulillah buat masa sekarang perniagaan, alhamdulillah rezeki yang Tuhan bagi. Sebelum ni saya ada kerja lain. Setelah mula berniaga tu, dengan bantuan zakat saya dapat lagi memajukan perniagaan. Sedap dan rangup, tiada persoalan lagi. Begitulah persepsi teknik pemasaran Muhammad Fauzi yang menjual ayam goreng di tepi jalan berhampiran pintu belakang Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz dari jam 3 petang hingga 7 malam setiap hari bersama isterinya Nurliza Saad. Pada mulanya saya dapat daripada kawan sendiri yang mula berniaga dan saya tengok perniagaan dia pun rasanya boleh maju. Jadi saya pun minta untuk belajar dekat dia. Dia pun setuju ajar apa semua dan kemudian saya pun mula berniaga. Mana mungkin mendapatkan sagu kalau tidak dipecahkan ruyung? Tidak mungkin kita akan memperolehi sesuatu jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Jadi, lakukanlah sesuatu terlebih dahulu jika mahu menikmati hasilnya. Itulah latar kata yang serasi untuk menggarap citra diri Muhammad Fauzi yang sentiasa berusaha untuk menambah pendapatan keluarganya. Dari segi modal tu, mula-mula saya tak banyak modal. Jadi saya hanya beli barang yang betul-betul keperluan saja. Lepas tu apabila saya dapat tahu yang zakat boleh bagi bantuan, saya cuba minta dekat zakat. Alhamdulillah, zakat telah bagi dalam almari satu dan peti sejuk untuk yang beku punya tu satu untuk ayam. Alhamdulillah, saya dapat perniagaan dapat berkembang sampai sekarang. Bagaikan orang mengantuk disurungkan bantal. Begitulah juga semangat Muhammad Fauzi apabila menerima bantuan peti sejuk dan kabinet bernilai RM3,000 dari Jabatan Zakat Negeri Kedah. Dari segi jualan, alhamdulillah, selepas daripada bantuan yang zakat bagi tu, saya tak berapa nak ayam. Kalau ayam dulunya sebelum zakat bagi freezer tu, memang tak boleh nak simpan ayam. Sebab nanti rosak lah apa. Jadi kita buat pun tak boleh buat banyak, setakat yang habis untuk jual.
setelah dapat freezer daripada zakat tu, kita boleh simpan dalam tu, jadi ayam pun tak rosak apa semua, alhamdulillah. Muhammad Fauzi Omar terus meletakkan harapan bahawa suatu hari nanti perniagaan akan berkembang dan akan berusaha membantu golongan yang susah. Abdul Naim dan Muhammad Fauzi adalah dua orang insan yang tidak rela berpeluk tubuh dan mengharapkan rezeki datang bergolek. Kedua-dua mereka menggunakan peluang yang diberikan oleh Jabatan Zakat Negeri Kedah dan Majlis Agama Islam Kedah untuk mendapatkan bantuan bagi memajukan perniagaan mereka. Semangat dan usaha mereka ini patut dicontohi oleh masyarakat kita seluruhnya. Fiz, kita harap sangat-sangatlah kepada saudara dan saudari dan juga penonton di sana, jangan lupa yang berkemampuan bayarlah zakat. Betul tu bang. Sebab bila kita bayar zakat ni, insya-Allah kita akan mendapat berkat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.